Assalamualaikum geng. Alright, jadi hari ini kita nak sambung story Kimetsu no Yaiba part kedua pula. Okay, daripada backstory setiap Hashira. Jadi minggu lalu aku dah buat part pertama lah, di mana aku dah ceritakan backstory Gyo, Shinobu, Uzui Tengen dan juga Muichiro Tokito. Jadi hari ini aku akan sambung lagi lah part kedua. Dalam video ni aku akan ceritakan 4 orang, iaitu Mitsuri Kanroji, Sanemi Shinazugawa, Himejima Gyome dan juga Iguro Obanai. Bagi korang yang tertanya-tanya lah kan, mana Rengoku Kyojuro? Okay, aku plan untuk buat satu video special lah untuk Kyojuro Rengoku ni. Kira macam tribute lah untuk dia. So dalam video tu aku akan ceritakan dia jadi Demon Slayer, dia naik Hashira, apa mission dia, semua. Aku akan ceritakan semua tu dalam satu video nanti. Jadi tanpa buang masa, jom kita start. Aku akan ceritakan story love pillar dulu lah, Mitsuri Kanroji. Jadi Mitsuri Kanroji ni, dia adalah anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. And Mitsuri ni, since dia kecil lagi, dia memang ada kekuatan yang luar biasa. Masa umur dia ni 1 tahun 2 bulan, dia pernah angkat batu seberat 4 kilo. Jadi masa mak dia ni nampak yang Mitsuri angkat batu tu, mak dia terkejut lah. Mak dia ni pun actually memang lagi kuat lah dari orang biasa. Tapi mak dia pun still terkejut dengan kekuatan Mitsuri tu. Dia orang found out yang rupa-rupanya Mitsuri ni dia ada kekuatan 8 kali ganda lebih kuat daripada manusia biasa. Jadi luaran Mitsuri ni nampak macam tiada muscle lah, nampak macam body perempuan biasa. Tapi in reality dia tu macam ada muscle lah, kuat kan. Mitsuri punya selera makan ni, dia betul-betul banyak. Dia punya selera makan ni 3 kali ganda lebih besar daripada sumo wrestler. Jadi kalau korang nampak portion makan ahli-ahli sumo ni kan, memang banyak gila lah dorang makan. Tapi Mitsuri ni, dia punya selera makan 3 kali ganda lebih banyak dari itu. Disebabkan Mitsuri ni dia dah makan sakura mochi dalam kuantiti yang sangat banyak. Jadi rambut dia yang asalnya warna hitam, dia bertukar jadi pink. Lepas tu hujung rambut dia tu pula ada macam layer-layer hijau. And one day ni, Mitsuri ni dia dah nak kahwin lah. Keluarga dia dah atur perkahwinan Mitsuri ni apa semua kan. Tapi bila bakal suami Mitsuri ni nampak Mitsuri, dia terus cancelkan dia orang punya perkahwinan. And dia sempat hina Mitsuri. Dia kata cuma lembu, beruang ataupun babi hutan nak kahwin dengan kau ni. Sebabkan kekuatan kau ni yang bukan normal. Kau ni tak macam perempuan biasa. And aku tak nak kalau anak-anak aku ni nanti akan waris warna rambut kau yang pelik tu. Itu yang calon suami dia kata dengan Mitsuri. So Mitsuri time tu dia blank lah, and dia sedih kan kena hina macam tu lagi. So diorang putus relationship diorang masa tu. Lepas dari insiden ni, Mitsuri dia warnakan lah balik rambut dia jadi hitam, and dia kurangkan portion makan dia tu supaya dia try hidup macam perempuan lain lah, kira macam tu. Tapi disebabkan Mitsuri ni dah kurangkan portion makan dia, jadi dia sentiasa rasa pening sebab dia rasa lapar. Dia tak makan ikut portion makan dia yang sepatutnya. Jadi family Mitsuri ni pun risaulah dengan kesihatan Mitsuri sebab dia selalu pening. Sampailah satu hari ni ada satu orang lelaki lamar Mitsuri. So time tu dia rasa happy lah. Oh, ada sudah orang nak kahwin dengan aku. Tapi sekali dia fikir balik, dia macam tak dapat terima diri dia yang sekarang ni. Sebab bagi dia ni sedang menipu diri dia sendiri. Kenapa dia perlu warnakan rambut dia jadi hitam balik? Kenapa dia perlu kurangkan portion makanan supaya ada lelaki yang nak dengan dia? Jadi dia fikir dalam-dalam, dia tak nak tipu diri dia sendiri. Dia nak jadi diri dia. Jadi dia putuskan hubungan dia ni dengan lelaki tu. Lepas beberapa lama waktu tu, dia jumpa dengan Oyakata sama. Dia jumpa dengan Kagaya. So masa tu Kagaya ni dia pujilah kekuatan Mitsuri ni. And dia bagi tahu dengan Mitsuri supaya jangan sembunyikan kekuatan dia ni. Embrace kekuatan kau. Itu yang Kagaya bagi tahu. Masa ni Mitsuri happy lah. Dia dah jumpa tempat di mana orang boleh terima dia. And tempat tu adalah Demon Slayer Corp. And disebabkan kekuatan dia yang luar biasa tu, dia naik ranking sebagai Hashira. And Mitsuri ni juga, dia ada niat lain untuk masuk Demon Slayer Corp ni. Tujuan utamanya bukan untuk bunuh demon, tapi dia plan untuk cari suami. Dia nak cari lelaki yang kuat yang boleh lindungi dia.
Mitsuri ni biarpun dia ada kekuatan yang luar biasa, dia boleh jaga diri dia sendiri, tapi deep down tu dia macam perempuan biasa juga. Dia pun nakkan lelaki yang boleh jaga dia. Tu story yang pertama. Sekarang masuk story yang kedua pula, story Wind Pillar, Sanemi Shinazugawa. Sanemi ni dia pun merupakan anak sulung daripada 7 orang adik-beradik. Adik kedua dia ni adalah Genya Shinazugawa. Sanemi punya keluarga ni boleh kata broken jugalah sikit, sebab bapak Sanemi ni dia jahat and dia jenis abusive dengan anak-anak dia. So bapak dia ni selalu pukul, mak Sanemi and juga adik-beradik dia yang lain ni. Tapi masa bapak dia ni pukul Sanemi dengan adik-beradik dia yang lain, mak dia ni akan lindungi dia orang. And last bapak dia ni terkena karma jugalah. Bapak dia ni mati ditikam orang. So Sanemi dengan adik-beradik yang lain pun rasa macam dia kenal lah apa yang sepatutnya dia dapat. Dia orang tiada lah rasa sedih sangat pun. Lepas bapa dia orang ni mati, Sanemi dengan Genya ni dia orang berjanji antara satu sama lain untuk sarah family dia orang. Bagi dia orang tanggungjawab dia orang sebagai anak tu terletak di bahu dia orang berdua. Sebagai abang yang tua lah, Sanemi anak pertama and Genya anak yang kedua. Satu hari ni, masa tu mak dia orang ni tengah keluar and mak dia ni tak balik sampailah petang. So Sanemi dengan adik-beradik dia yang lain ni risaulah, mana mak dia orang pergi sampai petang tak balik-balik lagi. Jadi Sanemi ni dia keluar rumah lah, dia cari mak dia, while Genya pula yang duduk jaga adik-adik dia ni di rumah. So masa Sanemi tengah cari mak dia tu, dia found out yang mak dia ni dah berubah jadi demon and mak dia ni tengah pergi balik rumah dia orang. So Sanemi yang dah perasan mak dia ni dah jadi demon, dia cubalah halang mak dia ni daripada balik rumah, tapi dia gagal. Sampai jam mak dia tu ke rumah dia orang, mak dia ni terus bunuh ke semua anak-anak dia kecuali Genya. Genya time tu dia dapat survive, tapi dia dapat luka lah juga di muka dia yang sekarang kita nampak tu. Dan masa tu tengah mati lampu, jadi Genya ni dia tak nampak apa benda yang serang dia tu. So dia ingat masa tu yang serang adik-beradik dia ni adalah haiwan liar. Dia tak tahu masa tu yang itu adalah mak dia yang dah jadi demon. So Sanemi ni pun dia sampailah and dia tackle mak dia ni keluar pergi rumah. Dia dah sediakan pisau lah di tangan dia untuk lawan dengan mak dia ni. So masa diorang tengah berlawan ni, mak Sanemi ni cakar muka dia, keluarlah darah dari muka dia tu kan, and mak dia start jadi pening. Untuk pengetahuan korang, darah Sanemi ni adalah darah yang istimewa, di mana aroma darah dia ni akan buatkan demon ni jadi pening. So tu pasal mak dia ni pening masa tengah lawan Sanemi tu. Jadi lepas Sanemi nampak yang mak dia ni dah jadi pening, dia ambil kesempatan tu, dia bunuh mak dia. At the same time juga, masa tu Genya sampai and Genya nampak yang abang dia ni dah bunuh mak dia. So masa tu Genya ni terkejut and dia confused kan masa tu dengan apa yang terjadi. Lepas tu dia tuduh abang dia ni pembunuh. Dia cakap dengan abang dia, kenapa abang bunuh mak? Kenapa abang bunuh dia? Abang ni pembunuh. Itu yang dia cakap dengan Sanemi. Weh, masa aku baca part ni aku sedih gila tau. Korang bayang lah, dah lah kau bunuh mak kau sendiri, lepas tu adik kau datang kena tuduh pula kau ni pembunuh. Bukannya cakap terima kasih. Tak boleh juga salahkan Genya lah 100% sebab dia pun masih kecil lagi time tu. Mestilah dia pun confused dengan apa yang jadi kan. Tu pasal dia cakap macam tu dengan Sanemi. Masa tu pun dah senja, matahari ni dah nak terbenam lah, tapi masih ada sisa-sisa cahaya dia tu kena dengan badan mak Sanemi ni. Mak dia ni pun bertukar lah jadi abu and Genya dengan Sanemi pun nampak. So time tu Genya dia dah sedar lah, rupa-rupanya mak dia ni yang demon, mak dia yang serang adik-beradik dia orang. Tapi sebelum dia sempat cakap apa-apa dengan Sanemi, Sanemi ni dah tinggalkan rumah dia orang tu and dia start memburu demon. Tapi masa ni Sanemi dia tak tahu lagi dengan kewujudan Demon Slayer Corp dengan pedang Nichirin. Jadi dia ambil semua weapon yang dia boleh guna and dia lawan dengan demon pada waktu malam. So lepas dia kalahkan demon tu, dia akan ikat demon tu di atas pokok. Lepas tu dia akan tunggu waktu pagi supaya demon tu mati terbakar. Begitulah cara Sanemi dia bunuh demon. Memang belum jadi Demon Slayer pun udah brutal kan cara dia ni. Lepas beberapa lama Sanemi ni dia dah bunuh demon seorang diri, dia berjumpalah dengan satu orang Demon Slayer ni. Nama dia Masachika Kumeno. Jadi diorang ni berkawan lah and become best friend. Lepas tu Masachika ni dia bawa lah Sanemi ni jumpa guru breathing and guru dia ajar Sanemi semua teknik breathing tu. Lepas tu baru dia develop breathing dia, iaitu wind breathing.
So lepas beberapa lama Sanemi ni bekerja dalam Demon Slayer Corp, dia dapatlah satu mission mana dia ni dan Masachika ditugaskan untuk membunuh Lower Moon Demon yang pertama. And unfortunately Masachika mati masa dalam mission ni. Cuma Sanemi lah yang dinaikkan pangkat menjadi Hashira. Lepas Masachika ni mati, Sanemi ni dia tak puas hati dengan Oyakata sama. Sebab bagi dia, Demon Slayer yang lain ni kan korbankan nyawa diorang untuk bunuh demon. Tapi Oyakata sama ni dia cuma tahu duduk, tahu bagi arahan. Jadi Sanemi ni fikir dia ni useless. Dia ni bukannya leader tapi dia ni macam bos. Satu hari ni masa first time Sanemi pergi ke Hashira meeting, dia bagi tahulah semua benda yang dia tak puas hati dengan Kagaya. Dan Kagaya dengar masa tu. Bukannya Kagaya ni marah dengar kritikan Sanemi, tapi dia minta maaf. Lepas tu dia bagi tahu dengan Sanemi yang dia ni pun actually dia cuba juga untuk belajar berlawan, tapi masa dia hayunkan pedang tu 10 kali pun badan dia terus rasa penat. Terus dia rasa tak mampu lagi untuk hayunkan pedang. Dia nak juga korbankan nyawa dia berlawan untuk orang lain, tapi disebabkan kelemahan fizikal dia tu, dia tak mampu buat begitu. And at the same time juga dia bagi tahu dengan Sanemi yang dia ni dia tak letakkan pun diri dia ni di atas orang lain, cuma Demon Slayer lain dan Hashira ni yang respect dengan Kagaya. So kalau Sanemi ni dia tak suka dengan cara layanan macam tu, dia tak perlu follow. Dia okay je kalau Sanemi ni nak cakap kasar dengan dia, nak biadab. Kagaya okay je. So masa Sanemi dengar Kagaya cakap begitu, dia terdiam lah. Dia tak mampu cakap apa-apa dah. Kagaya sambung lagi. Dia minta maaf lah dengan Sanemi yang dia dah panggil Sanemi ni pergi Hashira meeting lepas kematian Masachika. Sebab bagi dia mestilah berat kan kau dah hilang orang yang kau sayang, lepas tu terus kena panggil lagi pergi meeting. Jadi masa Sanemi dengar yang Kagaya sebut nama Masachika, dia terkejut lah. Macam mana Kagaya ni tahu nama kawan baik dia tu? So Kanae Kocho yang masa tu pun ada dalam Hashira meeting, dia bagi tahu dengan Sanemi yang Kagaya ni actually dia dah hafal setiap nama Demon Slayer yang mati beserta background diorang masing-masing. Jadi lepas Sanemi dengar, dia pun terkejut lah. Dia fikir, aku pun mana aku ingat nama Demon Slayer lain yang aku pernah berlawan bersama-sama. Tapi Kagaya ni dia ingat pula. Masa tu dia macam impress lah sikit dengan Kagaya kan. Dan Kagaya datang dekat dengan Sanemi. Dia bagi tahu dengan Sanemi, setiap Demon Slayer ni diorang ada tinggalkan wasiat diorang masing-masing. Tapi yang peliknya, setiap isi kandungan wasiat diorang tu semua sama. Semua Demon Slayer lain semua tinggalkan wasiat yang sama. And dia bagilah wasiat Masachika ni dengan Sanemi. Jadi Sanemi baca wasiat tu, dia found out yang Masachika ni dah anggap diri dia ni sebagai adik lelaki dia. Diorang harap yang dunia ni takkan ada demon supaya orang-orang yang diorang sayang ni dapat hidup aman, dapat hidup bahagia. Lepas tu and walaupun diorang ni tak berada di sisi diorang sanggup korbankan nyawa supaya orang-orang yang diorang sayang ni dapat hidup aman damai. So masa Sanemi baca wasiat Masachika ni, dia menangis lah. Dia teringatkan adik dia yang satu-satunya hidup, si Genya tu. Sebab dia pun boleh relate. Dia pun ada harapan yang sama juga. Jadi lepas peristiwa ni, Sanemi punya respect dengan Kagaya tu memang on another level lah. Memang tinggi betul respect dia. Macam korang boleh nampak juga lah dalam anime tu kan, bila Sanemi ni dia dah almost bunuh Nezuko, tapi masa tu Kagaya sampai, dia terus tunduk hormat dengan Kagaya. Begitulah tinggi respect dia dengan Oyakata sama sekarang ni. Sekarang kita sambung story yang ketiga pula, story Himejima Gyome, Hashira yang paling kuat antara semua. Sebelum Gyome ni jadi seorang Hashira, dia ni asalnya dia menjaga anak yatim di sebuah kuil. Dia jaga 9 orang anak yatim. And disebabkan diorang ni dah tiada keluarga lain, diorang je kan hidup bersama-sama. Jadi memang diorang semua ni rapat antara satu sama lain. Gyome ni pun dia dah anggap semua anak yatim tu sebagai ahli keluarga dia. Kuil yang Gyome dengan anak-anak yatim tu tinggal sekarang, area tu terkenal dengan serangan demon. Jadi untuk prevent demon ni datang tempat diorang, Gyome akan bakar kemenyan wisteria tiap malam, okay, supaya demon tu tak datang dekat lah dengan diorang. And dia ada bagi beberapa peraturan jugalah dengan anak-anak yatim ni. Salah satunya supaya jangan keluar merayau sampai lepas petang macam tu. Tapi adalah satu budak yang degil ni, dia langgar peraturan tu and dia merayau
jauh lah. Sampai petang, sampai malam, dia terjumpa dengan satu demon. Lepas tu demon ni dah nak makan lah budak ni. Tapi untuk selamatkan nyawa dia, budak ni offer dengan demon tu nyawa Gyome dengan 8 orang lagi budak yang ada dalam kuil tu. So demon ni pun, kau boleh makan lagi banyak kan? Dia terima offer budak tu. So dia orang pergi kuil tu, and budak tu padamkan kemenyan yang Gyome bakar. So lepas kemenyan tu dah terpadam, demon ni terus masuk lah. Dia bunuh 4 budak yatim dekat situ. Jadi lepas demon tu bunuh 4 orang tu, Gyome ni dia suruh lah 4 lagi budak yang masih hidup tu supaya dekat dengan dia, supaya jangan lari pergi mana-mana. Tapi 3 daripada budak tu tak dengar cakap Gyome, and diorang larikan diri. Cuma 1 orang je yang tinggal dengan Gyome. Nama budak tu adalah Sayo. Sayo ni masa tu umur dia 4 tahun. So masa 3 orang budak tu lari, diorang kena bunuh lah juga oleh demon tu. And masa tu Gyome fikir mungkin budak-budak yang lari tu dia tak percayakan Gyome, sebab masa tu Gyome ni tak banyak makan, jadi badan dia tu kurus. Tambah-tambah lagi dia ni buta. Jadi apalah orang yang buta ni boleh buat kan? Macam mana lah dia nak lindungi diorang ni? So itu yang Gyome fikir. Masa dia nampak cuma Sayo yang masih hidup, Gyome fikir dia kena protect Sayo. Tak kira lah apa yang jadi. Dia pergi berlawan lah dengan demon tu, tangan kosong. And masa dia tengah berlawan tu, di sini dia found out yang rupa-rupanya dia ni ada kekuatan yang luar biasa. Jadi dia pukul kepala demon tu sampai hancur, and kepala tu regen balik lah kan. Tapi dia pukul lagi. Dia buat begitu sampailah waktu pagi. Sampailah demon tu terbakar terkena cahaya matahari. Jadi lepas waktu pagi tu, penduduk yang lain pun datanglah ke kuil tu untuk tolong Gyome ni kan. So masa salah satu penduduk tu datang dekat Sayo, Sayo ni bagi tahu dengan penduduk kampung ni, lelaki tu pembunuh. Dialah yang bunuh semua budak ni. Dia ni raksasa. Jadi Gyome pun dia terkejut lah masa tu. Tiba-tiba Sayo tuduh dia pula. Dia pun fikir mungkin disebabkan Sayo ni masih budak kan. Dia confused apa yang jadi. Sama hal lah macam gennya juga. Jadi dia tak salahkan jugalah Sayo. And penduduk kampung tu pun bawa Gyome ni masuk ke dalam penjara. And Gyome ni patutnya akan dijatuhkan hukuman mati, tapi dia diselamatkan oleh Oyakata sama. Lepas dia diselamatkan tu, dedicate lah kehidupan dia ni untuk jaga Oyakata and juga untuk bunuh semua demon yang ada. At the same time juga dia ni dah start jadi berwaspada, and dia dah tak mudah percayakan orang lain. Sebab bagi dia, bila nyawa manusia ni di hujung tanduk, dekat situlah sifat sebenar diorang akan keluar. Tapi apa yang aku cerita ni sebenarnya adalah point of view dari Gyome. Sekarang ini dia punya kebenaran pula. Masa Gyome ni dah almost mati, dia nampaklah roh-roh anak yatim yang dia pernah jaga tu. 7 orang yang mati oleh demon tu datang dengan dia. Diorang peluk Gyome. Diorang menangis time tu. 3 budak yang larikan diri tu, diorang minta maaf dengan Gyome. Diorang kata diorang ni lari bukannya sebab diorang tak percayakan Gyome, tapi diorang ni lari, actually diorang lari untuk cuba dapatkan bantuan daripada penduduk lain. And disebabkan diorang tahu yang Gyome ni buta, diorang ni yang nak protect Gyome. Diorang nak ambil apa-apalah weapon yang ada untuk lawan demon tu, tapi diorang mati. And Sayo ni pula, Sayo ni dia memang maksudkan raksasa tu demon tu. Cuma disebabkan masa tu demon tu dah terbakar kan, dah jadi abu, and cuma tinggal Gyome masa tu. Orang-orang yang salah faham, orang-orang yang fikir Gyome ni yang bunuh budak-budak tu. Masa dia nak bagi penjelasan tu, Sayo ni dah dibawa pergi ke tempat yang jauh lah. Dia dah terpisah dengan Gyome, jadi dia tak sempat bagi penjelasan. And untuk pengetahuan korang, siapa budak yang almost kena makan tu, yang offer nyawa Gyome dengan anak-anak yatim yang lain, nama budak tu Kaigaku, senior Zenitsu. Inilah orang kata kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar menyusahkan orang. Kaigaku lah tu. Itu story yang ketiga. Story yang paling last pula, cerita daripada Snake Pillar, Iguro Obanai. Bagi aku, dia punya story ni mungkin paling hardcore kot. Jadi Iguro ni, dia merupakan bayi lelaki yang pertama lahir dalam keluarga dia ni sejak 370 tahun. Family dia ni memang semua perempuan, tapi Iguro ni yang pertama lahir lepas 370 tahun. And family Iguro ni memang kaya raya lah. Bukan kaya sebab sukses dalam bisnes, tapi diorang ni kaya, diorang sembah satu demon ular. Demon ular ni punya perwatakan, dia separuh perempuan,
separuh ular. Muka dia ular, badan dia perempuan, and lepas tu bahagian bawah dia ni lagi full ular. And demon ular ni dia suka makan bayi yang baru lahir. So family Iguro ni diorang akan bagi bayi yang baru lahir dengan demon ular ni. In exchange, demon ular tu pula akan bagi harta-harta orang yang dia dah bunuh and curi pada keluarga Iguro ni. Jadi semenjak Iguro ni lahir, dia dah disumbat dalam penjara. Family dia ni tiap hari akan bawakan makanan yang mewah, makanan yang sedap-sedap dengan Iguro. Tapi Iguro dapat sense something lah dekat family dia. Dia tahu yang family dia ni bukan buat begitu sebab sayangkan Iguro. Kalau tak ada maknanya Iguro ni nak dipenjarakan kan. Cuma dia masih tak tahu lagi kenapa family dia buat macam tu dekat dia. And Iguro ni dia perasan yang setiap malam ceiling atas tempat dia tidur tu akan ada macam benda yang bergerak. And dia rasa dia ni tengah diperhatikan. Jadi Iguro ni setiap malam memang dia rasa takut lah sebab dia perasan ada benda yang perhatikan dia. Jadi dia tak dapat tidur sampailah bunyi tu hilang. Jadi suatu hari ni masa umur Iguro 12 tahun, family dia bawa Iguro ni pergi jumpa dengan demon ular tu. So masa first time Iguro nampak demon ular tu, dia tahu demon ni yang setiap malam pergi buat bising atas ceiling dia and perhatikan dia ni. Time tu dia memang ketakutan habis lah. Actually dia dah nak makan Iguro waktu Iguro ni masih baby. Tapi sebabkan Iguro ni bayi lelaki yang pertama lahir lepas beratus tahun tu, and ditambah lagi dengan mata dia ni yang special. Mata Iguro kan heterokromia, sebelah kiri kanan lain warna. Jadi demon ni dia interested dengan Iguro. Jadi dia bagi dulu Iguro ni besar-besar sikit supaya baru dia akan makan nanti. Tapi masa dia kena bawa jumpa demon ular tu, dia nampak yang Iguro ni masih belum lagi. Dia masih kecil. Kita bagi lagi dia besar sikit baru aku makan dia. And demon ular ni juga dia nak rupa Iguro ni sama macam dia. Jadi family dia ni diorang belah mulut Iguro dari telinga ke telinga. Jadi rupa Iguro ni dah macam hantu Jepun Kuchisaki Onna tu. Kalau korang tahu yang pakai mask tu, tapi bila dia buka ada parut di mulut dia, and darah daripada mulut Iguro tu diorang simpan dalam cawan sake. Darah tu dibagi pada demon ular tu, and demon ular tu pun minum darah Iguro. Lepas kejadian ni, Iguro ni ditumbatlah balik dalam penjara supaya dia bagi besar lagi sikit kan. Dan masa ni dia memang dah plan lah untuk larikan diri. Dia tak nak dimakan oleh demon ular tu. Dia ni ada curi satu hairpin dari keluarga dia. Jadi hairpin ni dia gunakan untuk buat lubang di penjara dia tu. Satu hari ni dia berjaya lah larikan diri daripada penjara dia ni. Tapi masa tu demon ular tu dah perasan yang Iguro ni dah larikan diri. Jadi dia pergi bunuh semua ahli keluarga Iguro dan dia pergi kejar Iguro. Masa dia dah nak almost makan Iguro, dekat sinilah sampai seorang Flame Hashira. Aku rasa Hashira tu bapa Kyojuro, bukan Kyojuro yang selamatkan Iguro masa tu. Bapa dia yang selamatkan. Jadi Flame Hashira ni dia bunuhlah demon tu. And lepas dia bunuh demon tu, dia bawa balik Iguro ni ke rumah dia. Time tu cuma ada satu orang family dia yang hidup, cousin perempuan dia. Jadi masa cousin perempuan dia ni nampak Iguro, dia marah dengan Iguro. Dia kata, kau tu sepatutnya kau duduk dalam penjara disebabkan kau ahli keluarga kita semua mati. 50 orang semua mati. Kau tu cumalah makanan. Kau tu sepatutnya tak payah larikan diri. Kau tu yang sepatutnya mati, bukan ahli keluarga kita. Jadi lepas Iguro dengar yang cousin dia cakap begitu, memang makan dalam lah dengan Iguro. Jadi dia pun sakit hati dengan diri dia sendiri. Disebabkan dia ni hidup, tapi family dia ni yang lain mati. Bukannya macam dia fikir yang kalau dia lari ni, family dia tetap selamat. Tapi dia pun fikir juga dengan keselamatan dia. Mana ada orang yang mau mati free-free begitu ya. And start dari sini, dia jadilah Demon Slayer. And dia ni antara orang yang betul-betul lah bencikan demon. Tapi Nightmare family dia ni mati demi kelangsungan hidup dia ni, benda tu masih menghantui Iguro lagi sampailah sekarang. Okay guys, itu sahaja story para Hashira part kedua. Jadi insyaAllah next week aku akan ceritakan pasal Rengoku Kyojuro lah. Apa-apa pun, thank you very much for watching. Keep supporting 5D Studio. See you guys next time. Assalamualaikum.